Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita telah pun membincangkan tentang pengharapan, mengharap. Kita kata mengharap itu adalah hadin yahdul quluba ila Allah wad daril akhirah wa yutayyibu laha as-sayr, kata Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah. Mengharap kepada Allah itu adalah apa, hadi. Hadi ini ialah, kita boleh kata apa ya, jurumudi unta yang mendenangkan syair, yang menyeru, yang memanggil unta, yang memanggil jiwa menuju kepada Allah dan negeri akhirat dan melunakkan perjalanan. Dan kita dah tahu beza di antara harap dengan angan-angan kosong, dengan cita-cita mak jenin, ya. Dan bahawa raja itu ada yang dipuji dan ada yang dicela, iaitulah yang dicela itulah namanya angan-angan tadi. Ya, yang dicela itulah namanya angan-angan. Okey. Kemudian kita datang kepada masalah yang kita sebut hari itu ni, waqtalafu ayyur raja'aini akmal. Mereka para ulama berbeza pandangan, manakah pengharapan yang lebih sempurna? Raja'ul muhsin ثواب إحسانه أو رجاء المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه. Manakah pengharapan yang lebih afdal di sisi Allah Ta'ala? Adakah orang yang tidak buat dosa? Orang yang tidak buat dosa di sini bukanlah tak ada dosa. Maksudnya orang yang kebanyakan keadaannya adalah istiqamah, adalah ta'at. Ya, dia bukan orang yang jenis bergelumang dengan maksiat. Ya. Dosa mesti manusia ada buat setiap hari. Dosa kecil paling kurang. Ya. Tidak ada orang yang duduk atas tikar sembahyang, ya, daripada subuh sampai ke subuh esok hari, dia duduk atas tikar sembahyang, baca Quran, mesti dia akan ada dosa juga. Ya. Sedangkan Nabi SAW, Nabi pun, para anbiya pun tak lepas daripada dosa kecil. Ya. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Nabi sendiri istighfar 100 kali sehari. Jadi tak mungkin, ya, ada orang suci daripada dosa, itu mustahil. Tapi maksud di sini ialah orang yang hidupnya sebelumnya tidak taat kepada Allah, hidupnya ingkar kepada Allah, ya. Kemudian dia bertaubat, dia meninggalkan kehidupan namanya yang jelek, kembali kepada kehidupan yang baik. Lalu dia mengharap supaya dosa-dosa tadi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dengan orang yang tidak pernah melalui fasa kehidupan yang begitu, ya, yang daripada kecil dia dibesarkan dalam suasana yang baik, yang salihah bi'as-salihah, dia membesar sebagai seorang yang taat kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala-pahala daripada amal salih yang dia buat. Mana satu depa ni yang lagi afdal? Jadi memanglah ada pandangan kata orang yang salih tadi lebih afdal, harapnya kerana dia ada banyak sebab-sebab yang mengukuhkan pengharapannya, sebab dia memang orang yang taat daripada awal. Ya, jadi pengharapannya untuk dia dapat pahala lebih besar, lebih kuat berbanding dengan orang yang hidupnya pada asalnya bergelumang dengan dosa, kemudian dia tinggal kehidupan tersebut nak balik kepada jalan fitrah. Dan ada yang kata sebaliknya. Ya. Kerana dia kata orang yang buat dosa, yang dulunya dia ahli maksiat, dulunya dia kaki clubbing, dulunya dia seorang kaki mabuk, dulunya dia seorang perompak, dulunya dia seorang pencuri, dulunya dia seorang gitu gini-gini, dulunya dia seorang pemakan riba, dulunya dia seorang ahli politik yang kuat bohong orang, ya. Kemudian dia bertaubat, meninggalkan kehidupan yang durjana itu, dia kembali bertaubat. Jadi dia berharap segala dosa-dosanya dahulu dia makan rasuah,
dulu dia khianat, dulu dia minum arak, dulu dia pelacur, dulunya dia apa nama orang yang mengamalkan budaya seksual songsang, dulunya dia sekian-sekian, kemudian dia bertaubat. Ya? Dia tinggalkan kebudayaannya yang songsang, balik kepada fitrah. Ada ulama kata orang macam ni pengharapannya kepada Allah lebih kuat kerana dia tidak ada sebarang rasa dirinya bagus berbanding dengan orang yang dalam taat tadi, dia mungkin rasa dirinya bagus dan dia seolah-olah rasa macam pahala yang dia harap daripada Allah itu dia ada hak seolah-olah. Jadi mungkin perasaan itu nanti datang dan perasaan itu tidak betul. Rasa dirinya berhak dapat pahala itu salah. Dari sudut dia, dari sudut dirinya berhak. Tak betul. Kita tidak berhak dapat pahala atas amal ibadah yang kita buat. Hak itu hanya ada dengan janji Allah. Semata-mata fadilat dan kurnia Allah Ta'ala. Bukan kerana kita memang layak dapat pahala. Ya. Jadi dia kata orang yang dulunya ahli maksiat, bila dia bertaubat, pengharapannya tidak ada perasaan ini. Rasa dia berhak dapat pahala itu tak ada. Ya. Dan disertai dengan rasa hina dan melihat kepada dosa. Jadi dia rasa diri dia hina. Jadi rasa perhambaan dia lebih kuat. Ini pandangan yang kedua. قال يحيى بن معاذ يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. Kata Yahya bin Mu'adz, hampir sahaja pengharapanku kepadamu, dia kata dalam doa dia lah, kepadamu wahai Allah, dalam keadaan berdosa, melebihi harapku bersama dengan amal. Karena aku dapati, aku bersandar pada amal atau ikhlas. Bagaimana aku hendak mensuci dan menjernihkannya dan menjaga diriku, sedangkan aku dengan dosa dikenali. Dan aku dapati dengan dosa, aku bersandar kepada pengampunanmu, dan bagaimana engkau tidak ampunkan aku sedangkan engkau Maha Pemurah. Ala kulli hal, kita kata masing-masing orang dalam dia nak menguatkan pengharapannya kepada Allah, dia kena melihat kedua sisi ini. Dia berharap atas amal solehnya, ganjaran daripada Allah, dan dia juga melihat kepada dosanya lalu dia mengharapkan pengampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat doa-doa Nabi SAW menghimpunkan, kebanyakannya menghimpunkan di antara menzahirkan amalan, ada doa-doa yang menzahirkan amalan. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana, misalnya dalam Quran. Doa yang kita berharap supaya Tuhan terima amal kita itu dengan kita menyebutkan amal soleh kita. Dan ini memang di antara tawassul yang dibenarkan dan disyariatkan. Ya. Dan kita dapati ada juga doa-doa yang banyak yang bentuk mengaku dosa. Di antaranya Sayyidul Istighfar, yang mengaku kesalahan diri. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Ya. Jadi masing-masing ada kekuatan masing-masing. Ya, ada setiap sudut ada kekuatan, dan yang terbaiknya ialah kita menggabungkan dua keadaan ini. Manakah setiap kita ni ada dosa. Jadi orang yang walaupun dia tidak bergelumang dengan maksiat, dia juga kena mencari aib dirinya dan menzahirkan rasa sesal, kesal, dan dia bertaubat, dan dia menggantung harapannya, satu daripada sudut amal solehnya, yang kedua dari sudut istighfar dan taubatnya. Demikian juga orang yang bergelumang dengan dosa, mustahil dia tak ada amal soleh langsung, ya, amal baik langsung. Jadi kalau digabungkan dua, kerana manusia itu, manusia hidupnya antara dosa pahala bercampur.
amal baik dan amal buruk. Ya. Jadi mau tidak mau mestilah ada pada diri kita itu pengharapan kepada Allah Ta'ala, mengharap kepada Allah dari sudut kita mengharap ganjaran atas amal soleh yang kita buat dan mengharap pengampunan atas kesalahan yang kita buat dan kita bertaubat daripadanya. Kemudian musannif bawakan kita pergi kepada perkataan sahibul matni Syekh Al-Harawi dalam kitabnya Manazil As-Sairin. Dia kata Ar-Raja' ad'afu manazil al-muridin لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة ولفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة وتلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. Syekh Al-Harawi ghafarallahu lah mempunyai pandangan yang akan dikritik keras oleh Syekhul Muhaqqiqin Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab ini, dalam kitab Madarij As-Salikin ini. Kerana Syekh Al-Harawi mengatakan di sini bahawa harap ini sebenarnya adalah kedudukan yang lemah, yang rendah. Kerana bagi dia mengharap itu terdapat di sana mu'aradah, penentangan dan penyanggahan dan i'tirad. Kerana bagi mereka apabila kita mengharap ganjaran daripada Allah, kita mengharap sesuatu daripada Allah, di sana akan menimbulkan kepada kita memandang kepada diri. Memandang kepada hak diri. Jadi seolah-olah macam kita kata kita ni ada something yang kita kena dapat daripada Allah. Jadi sebab itu kita duk berharap ganjaran-ganjaran daripada Allah. So, golongan tasawuf yang peringkat mutaakhirin, mereka ada masalah dalam bab ini. Kita tahu bahawa mereka melihat ikhlas itu ialah melakukan amal kerana Allah, even mengharap ganjaran, mengharap pahala juga dianggap bercanggah dengan ikhlas, dan ini adalah pandangan yang tidak betul. Dan menurut beliau, keadaan ini adalah keadaan yang dianggap tidak elok, ru'unah, kepondanan dalam pandangan mazhab Taifah Sufiyah bagi beliau. Tapi ini adalah, tentulah pandangan beliau ini tidak disokong oleh kenyataan-kenyataan ulama' mutaqaddimin daripada kalangan ahli tasawuf yang telah menyatakan dengan jelas bahawa raja, khauf dan mahabbah adalah rukun ubudiyah. As long as dia adalah rukun, bagaimana kita boleh kata dia adalah satu martabat yang rendah sedangkan dia adalah rukun? Ya. Dan menurut Syekh Al-Harawi, Al-Quran dan Sunnah menyebut tentang raja ini hanya satu saja fungsinya. Fungsinya untuk menyejukkan api takut supaya tidak putus asa. Itu saja fungsi raja, kata Syekh Al-Harawi. Tengok Ibn Qayyim jawab balik kepada dia. Ibn Qayyim kata, Syekhul Islam habibun ilayna wal haqqu ahabbu ilayna minh. Syekhul Islam Al-Harawi adalah orang yang kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai daripada dia. Ini perkataan yang masyhur yang diucapkan, pepatah ini dinisbahkan kepada Aristoteles. Aristotle yang menyebutkannya berkenaan dengan Plato. Bila dia bercanggah pandangan dengan gurunya Plato, ya, apabila Aristotle bercanggah dengan gurunya Plato, dia mengucapkan perkataan yang seumpama ini, Plato itu kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai daripadanya. Lalu kita dapati Syekh Ibn Qayyim ambil perkataan ini dengan letak dalam konteks Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah ta'ala. Wa kullu man 'ada al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam fama'khudhun min qawlihi wa matruk. Wa nahnu nahmilu kalamahu ala ahsani mahamilih
thumma nubayyinu ma fih. Dan setiap orang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, para anbiya dan rasul yang maksum sallallahu alaihi wasallam, maka perkataannya diambil dan boleh juga ditinggalkan. Tidak ada perkataan lain daripada Nabi yang boleh dijadikan sebagai wajib kabul, tidak boleh pindah-pindah. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, syariat ni ada 3 jenis, 3 keadaan. Syariatul munazzalah, syariat yang memang diturunkan, yang merupakan teks yang muhkam, yang tidak ada lagi interpretasi. Ya, maka yang ini yang wajib diilzamkan orang dengannya. Ya, sebab itu kita kata kerajaan, pemerintah, penguasa Islam yang dia wajib ilzamkan orang dengannya adalah apa? Yang hukum yang jelas usul ini. Semua orang wajib percaya Allah Maha mendengar, Maha melihat, berkata-kata, Esa, ya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Ini yang wajib. Ya, dan dia tidak wajib memaksa rakyatnya dengan apa-apa aliran yang menjebakkan diri mereka dalam perbincangan yang mendalam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala sebagai misalnya. Mereka tak wajib, kerajaan tidak wajib menjebakkan rakyatnya ke dalam pemikiran salafi yang mendalam, yang mendiskusikan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan menjawab syubhat-syubhat. Ya, ataupun aliran Asy'ari atau Maturidi atau Mu'tazili, ini semua tidak boleh. Ya, ini adalah interpretation, ya, dan isu-isu yang tidak tidak asasi dalam agama, ya, dan tidak perlu dipersoalkan dan ditanya. Yang wajib ialah dia beriktikad seperti yang Allah dan Rasul nyatakan dalam Quran dan Sunnah. Jadi sebab itu pemerintah dia tak boleh macam nak ilzam rakyat dia kena ikut mazhab itu mazhab ini, tak ada. Orang awam, mazhabul awam, mazhabu mufti. Orang awam mazhabnya ialah mazhab mufti yang dia tanya, yang bagi fatwa kepada dia. Atau orang awam dia tak perlu tanya. Suruh tanya soalan, ustaz ni mazhab apa ya? Tak perlu. Karena kalau saya beritahu dekat awak, saya mazhab Syafi'i, awak pun bukan faham usul-usul mazhab Syafi'i bila saya bagi hukumnya kepada awak. Ya. Bahkan kalau saya sebut dalil pun, belum tentu orang awam ini boleh catch up dengan maksud dalil itu sendiri. Ya. Tapi bila datang dalam masalah perundangan, nak menyeragamkan masalah hukum akad, nikah kahwin, jinayat atau pusaka, maka di situ mungkin bolehlah di sana ada mazhab tertentu yang menjadi pilihan utama, the first choice. Macam Malaysia, pilihan utama ialah mazhab Syafi'i. Lepas tu kalau tak boleh nak selesaikan masalah itu dengan takhrij mazhab Syafi'i, barulah mereka berpindah kepada pandangan-pandangan mazhab yang lain. Yang kedua, kita ada syariatu al-mu'awwalah, syariat yang ditakwilkan, yang difahami daripada nas, yang ni berlaku pula padanya. Kalau berlaku padanya ijma' atas tafsiran satu makna sahaja, itu selesai dah ijma'. Tapi ini adalah tafsiran itu berbeza daripada kalangan ulama salaf dan sahabat radhiyallahu anhum sendiri. Ya. Sudah ada percanggahan pandangan. Yang ini tidak boleh kita ilzamkan orang dengan mana-mana satu pandangan. Kerana kita tak boleh kata you mesti ikut mazhab Syafi'i sahaja kerana Syafi'i sahaja yang hak, itu salah. Kerana mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu juga hak. Mazhab Imam Malik bin Anas juga adalah hak. Mazhab Syafi'i juga adalah hak. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu juga adalah hak, adalah benar. Kesemua empat-empat mazhab yang ada itu adalah benar. Ya.
Jadi tak boleh paksa orang. Ya. Siapa yang tak mazhab Syafi'i kami tangkap, kami penjara, kami denda. Tak boleh. Ya, bahkan bercanggah ya, dengan prinsip keadilan Islam. Hmm. Jadi, dan yang ketiga ini adalah syariah al-mubaddalah, syariat yang ditukar. Itulah seperti agama-agama yang telah diselewengkan. Ya, agama-agama yang terseleweng ini panggil syariah mubaddalah yang tidak boleh lagi di apa kita kata dianuti. Ya. Jadi poin di sini kita nak bagi tahu Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah nak kata Syekhul Islam Al-Harawi dalam bab ni dia ada kesalahan. Maka kesalahannya tak bolehlah kita ikut. Ya. Dan dalam fasa ini juga nanti kita akan jumpa bagaimana cara kita nak bermuamalah dengan golongan Sufiyah. Ya, seperti yang akan digaris pandukan oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Inilah cara yang sebetulnya bila kita dengar perkataan tasawuf Sufi. Ya, ada orang ya orang yang berjenama Salafi kadang-kadang mereka tidak didedahkan. Bahkan anda ingat kami dulu masa dan ikut Salafi awal-awal itu um, bila ikut tu dia pun lebih kepada isu-isu politik. Ya, Salafi yang sebenarnya fokus perbincangan mereka hanyalah kepada bagaimana nak mempertahankan kerajaan yang sedia ada, yang mereka anggap kerajaan itu mungkin ada support mereka. Macam di Saudi kita ada golongan Salafi yang fokusnya ialah bagaimana nak taat setia kepada kerajaan Saudi. Ya. Dan dilihat dalam mazhab Salafi itu ada prinsip-prinsip yang boleh diadun dan digunakan pakai jadikan alat untuk pemerintah, menjadikannya sebagai shield ataupun protection yang dia boleh pakai daripada sebarang kritikan, daripada sebarang apa nama kebertanggungjawatan. Ya. Jadi siapa yang ada menzahirkan perasaan tak puas hati kepada apa nama sistem polisi kerajaan dan seumpamanya akan dikatakan dia ni tak Salafi, walaupun dia mengikuti segala akidah salaf. Jadi ini juga merosakkan dakwah salafiyah itu ialah apabila ia ditunggang atau diadun menjadi candu oleh pihak berkuasa, oleh pemerintah yang ada kepentingan. Dan ini juga berlaku kepada semua aliran-aliran yang lain. Ya, di negeri yang Al-Asy'ariyah dan ataupun Al-Maturidiyah adalah pegangan resmi pemerintahnya, ya, mereka juga memperalatkan ajaran-ajaran ini untuk kepentingan mereka. Ya, kepentingan mereka. Lari daripada tanggungjawab, lari daripada melaksanakan tugas yang hakiki sebagai pemerintah. Ya. Jadi ini adalah perkara yang kita perlu beri perhatian. Ya. Jadi di sini Ibn Qayyim akan bantah, akan rad apa nama Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah ta'ala dalam pernyataannya ini. Dia kata ada pun perkataannya ar-raja ad'afu manazil muridin. Pertama sekali beliau akan cuba memberikan tafsiran yang baik, yang elok, ya, kepada kenyataan Syekh Al-Harawi ini. Ini di antara adab apabila seseorang Muslim, apatah lagi kalau ulama,
mengeluarkan satu kenyataan, satu pandangan yang kenyataan atau pandangan itu boleh ditafsirkan dengan beberapa kemungkinan atau beberapa makna, lebih daripada satu makna, maka kita kena tafsirkannya dengan makna yang paling baik dan paling bersesuaian dengan syariah sebagai husnuzan, sebagai husnuzan, ya, sebagai baik sangka. Ya, itu yang sepatutnya dilakukan kepada tokoh-tokoh ulama, ya, dalam Islam. Bukannya kita, kecuali kalau memang dah ada bukti dia tersilap. Tapi tengok di sini Ibn Qayyim rahimahullah, beliau berusaha memberikan tafsiran yang baik kepada pernyataan ini. Walaupun pernyataan ini kalau kita dengar sekali lalu pun dah macam bercanggah, ya. Dia kata adapun maksud perkataannya, pengharapan itu adalah kedudukan murid yang paling lemah. Faya'ni bin nisbati ila ma fawqahu min al-manazil. Maksudnya ialah dari segi nisbah dibanding dengan kedudukan yang lain seperti ma'rifah dan mahabbah dan ikhlas dan as-sidq dan at-tawakkul. Ya. Jadi dia adalah lemah dari sudut subjektif. لا أن مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنها منزلة ناقصة. Bukan maknanya mengharap itu sendiri adalah kedudukan yang bawahan, yang kekurangan, yang lemah. Bukan begitu. Sebaliknya maksudnya adalah dibandingkan antara raja dengan amalan-amalan hati yang lain, tentulah mengharap itu lebih mudah, lebih senang untuk dilakukan berbanding yang lain. Itu sahaja. Jadi Syekhul Islam Ibn Qayyim telah bawa perkataan Al-Harawi ini daripada zahirnya yang menunjukkan seolah-olah macam bercanggah, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi Ibn Qayyim cuba nak beri tafsiran yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun perkataannya tadi tentang kerana raja itu adalah mu'aradah min wajhin wa'tiradun min wajhin. Dia adalah satu bentuk pembantahan dan perintangan. Maknanya adalah لأنه تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال. Kerana bila kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan limpahan karunia daripada Allah. Dan macam kita sebut tadi, mengharap yang begini boleh membawa kepada rasa seolah-olahnya itu adalah hak kita. Macam kita nak menuntut kita yang punya. Ya, jadi itu adalah bercanggah dengan hakikat ubudiyah. Dan seolah-olahnya boleh membawa kepada rasa beramal itu adalah untuk memperolehi pahala. Dan ini kita sebut tadi kan, semata-mata nak ganjaran. Sedangkan asal kita beramal itu adalah kerana memang rasa kita ni memang hamba, memang kita kita adalah our nature, our asal hakikat kejadian, hakikat diri kita adalah memperhambakan diri. Dan bila Allah Ta'ala bagi ujian, musibah dalam hidup kita sedangkan kita melakukan amal taat, mungkin akan datang satu syubhat daripada syaitan menggunakan raja ini. Dia kata, hang duk buat, hang duk harap pahala, hang duk harap hidup senang. Tapi ni hang makin salat, makin susah aja pun, kan, sakit pun duk sakit macam tu je. Jadi dia kadang-kadang boleh menyebabkan bawa kepada perkara yang sedemikian rupa.
Dan juga i'tirad, bercanggah. Kerana macam kita kata tadilah, bila dia tidak dapat apa yang dia harapkan, ditakuti diri seseorang itu menyanggahi dan membangkang Tuhan Azza wa Jalla. Dan perbuatan itu merupakan satu bercanggah dengan apa nama, prinsip qada dan qadar. Macam berlaku apa, problem of evil lah. Kan? Dia rasa kenapa Tuhan tak bagi tu, kenapa Tuhan tak selamatkan, kenapa Tuhan tak lanjutkan umat dan sebagainya. Kita kata masalahnya apa yang Tuhan bagi bukan hak kita, itu hanyalah karunia dan fadilat. Ya. Dan bila dia menahan hak tersebut, dia tak bagi kepada kita ataupun dia bagi kurang, maka dia tidak menzalimi kita kerana dia tak menyekat kita daripada apa yang menjadi milik kita. Jadi ini di antara maksud musannif dengan mu'aradah dan i'tirad, dan dari sudut apa raja itu dikatakan lebih lemah berbanding dengan amalan-amalan hati yang lain. Ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan ini tentang masalah ini dan i'tirad Ibn Qayyim rahimahullah terhadap pernyataan Syekh Al-Harawi rahimahullah taala pada kelas yang akan datang. Kita tangguhkan dulu kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.